Untuk respon SD kali ini, kita akan membicarakan topik harapkan pegang makan padi. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan kes penderaan di mana kanak-kanak yang berusia 4 tahun tersebut didera sehingga meninggal dunia. Yang paling menyedihkan, suspek tersebut merupakan kakak mangsa sendiri bersama rakan-rakannya yang lain. Di saat kepercayaan diberikan kepada kakak sendiri, malah kepercayaan itu dikhianati tanpa hati dan nurani. Anak kecil yang tidak berdosa dengan tidak semena-mena menjadi mangsa. Kes-kes begini sudah banyak berlaku di luar sana. Ada juga kes yang berlaku di mana bapa sendiri bukan sahaja mendera, malahan membunuh dan menanam anaknya tanpa rasa belas kasihan. Bak kata pepatah, harapkan pegang makan padi. Di saat anak-anak menganggap ayah sebagai tempat berlindung diri, tapi sebaliknya nyawa anak diambil tanpa rasa simpati. Sesungguhnya anak itu amanah dan tanggungjawab yang diberikan Allah pada kita untuk menjaganya dengan sebaik mungkin. Sesungguhnya anak yang dikurniakan Allah kepada suami isteri ada satu amanah dari Allah SWT. Anak bukanlah hak kita, ia adalah hak Tuhan. Tuhan yang memberikannya kepada kita. Sekiranya anak itu hak kita, tentulah apabila kita berkahwin, kita akan terus mendapat anak seperti mana yang kita kehendaki. Ada pasangan yang 10 tahun berkahwin tapi tidak juga mendapat anak. Ini kerana ia tidak mendapat keizinan daripada Allah. Sebaliknya, ada orang yang baru 6 bulan saja kahwin tapi sudah mendapat anak. Sedar akan hakikat bahawa anak yang dianugerahkan kepada ibu bapa itulah satu amanah daripada Allah, maka menjadi tanggungjawab setiap ibu bapa menjaga amanah Allah itu dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana anak wajib berbakti kepada ibu bapanya, ibu bapa juga bertanggungjawab memenuhi segala yang menjadi hak anaknya. Anak yang tidak melaksanakan tanggungjawab terhadap ibu bapa dianggap sebagai anak derhaka. Tetapi ibu bapa yang tidak melaksanakan tanggungjawab terhadap anaknya juga boleh dianggap sebagai derhaka. Tetapi orang tidak biasa menyebutnya sebagai derhaka. Mungkin istilah yang lebih tepat adalah berlaku zalim. Meneliti kisah yang berlaku pada zaman Saidina Umar Al-Khattab menjadi khalifah boleh membuktikan adanya penderhakaan ibu bapa terhadap anaknya. Pada satu hari, seorang lelaki datang berjumpa dengan Saidina Umar mengadu perihal anaknya yang didakwanya derhaka kepadanya. Maka Umar memanggil anak yang dikatakan derhaka itu. Khalifah mengadili anak itu secara berhadapan dengan ayahnya. Dan dalam majlis pengadilan itu, si anak meminta Khalifah menyatakan hak anak pula terhadap ayahnya. Maka Khalifah Umar menyatakan bahawa antara hak-hak anak terhadap ayahnya adalah ayah hendaklah mencari isteri yang baik untuk menjadi ibu pada anak-anaknya yang bakal lahir ke dunia. Setelah anak itu lahir, hendaklah si ayah memberikan nama kepadanya dengan nama yang baik. Dan setelah anak itu besar, hendaklah diajar membaca Al-Quran. Mendengar yang demikian, si anak lantas berkata, "Wahai Amirul Mukminin, itu semua tidak ada dengan apa yang dilaksanakan. Ibuku dicarinya dari orang Majusi. Namaku dibuatkan dengan nama apa? Nama Ja'lan yang bermaksud kumbang hitam. Dan aku tidak diajarnya membaca Al-Quran." Maka Khalifah Umar melihat ke arah lelaki membuat aduan sambil berkata kepadanya, "Apakah engkau datang ke sini untuk mengadu kelakuan anakmu? Ternyata engkau telah derhaka kepadanya sebelum dia derhaka kepadamu. Engkau telah berbuat jahat kepadanya sebelum dia berbuat jahat kepadamu." Begitulah besarnya tanggungjawab ibu bapa terhadap anaknya. Sebelum anak itu lahir lagi, kita sudah mempunyai tanggungjawab terhadapnya. Kita mesti mencari ibu yang baik baginya. Kita mesti mencari wanita yang sihat, sempurna dan cantik. Lebih penting lagi, kita mencari wanita yang solehah dan keturunan yang baik. Ketika anak berada dalam kandungan, kita wajib menjaganya dengan baik. Si ibu mesti memakan makanan yang baik lagi halal. Jika ibunya memakan benda-benda haram, ia akan menjadi darah daging bagi si anak dan akan mempengaruhi jiwanya setelah dewasa nanti. Selain tanggungjawab, anak juga adalah ujian yang Allah beri untuk meningkatkan keimanan hamba-Nya. Seperti firman Allah, "Dan ketahuilah bahawa harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi ujian, dan sesungguhnya di sisi Allah jugalah pahala yang besar." Surah Al-Anfal ayat yang ke-28. Akhirnya, anak itu bukanlah untuk dikasari atau dibenci, tapi anak itu untuk disayangi. Pinjaman anak itu hanya sementara, bukan selamanya. Kerana anak itu bukan milik kita, tapi milik Yang Maha Esa. Jumpa lagi di dalam respon SD yang akan datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.